B0063 daripada elektif Textile Fashion. Tajuk saya ialah guna semula fabrik untuk konsep fashion lestari. Pengenalan. Industri fashion dan tekstil menjadi sumber pendapatan negara yang ke-11 terbesar pada tahun 2017. Fashion dan tekstil adalah di antara penyumbang tertinggi pencemaran alam sekitar di negara kita. Jika masyarakat sekarang masih belum menyedari akan keburukan masalah ini, ianya mungkin akan memberi kesan yang buruk terhadap alam sekitar dan sekaligus pembaziran sumber makin meningkat. Telah dianggarkan terdapat 10 juta tan bahan buangan tekstil telah dibuang setiap tahun di negara Eropah dan Amerika Syarikat, manakala di negara China pula melebihi 20 juta tan setahun. Usaha ini termasuklah untuk mendidik orang ramai supaya menyedari kepentingan untuk mengitar semula tekstil lama dan terpakai. Rekaan baju yang ingin dihasilkan pekaji juga berkonsepkan casual, di mana konsep ini sesuai dipakai mengikut musim di negara kita. Kajian yang dijalankan juga berkaitan dengan inspirasi motif rama-rama pada pakaian jeans sebagai ilham rekaan pakaian jeans kontemporari dengan membuat olahan pada motif yang dipilih. Untuk persoalan penyelidikan, A. Adakah konsep guna semula sesuai untuk penghasilan koleksi pakaian? B. Bagaimanakah penghasilan koleksi rekaan santai menggunakan fabrik terpakai? C. Apakah teknik yang sesuai dalam menghasilkan tata rias permukaan menggunakan fabrik terpakai? Objektif penyelidikan pula adalah A. Mengetahui konsep guna semula fabrik untuk fashion lestari. B. Menghasilkan rekaan baju casual menggunakan fabrik jeans terpakai. C. Untuk menghasilkan tata rias permukaan menggunakan fabrik jeans. Kaedah kajian kualitatif. Melalui kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif. Kaedah ini merupakan sumber utama pengkaji yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kaedah ini membolehkan pengkaji mengumpul data berdasarkan pengalaman mereka yang berada di dunia industri pembuatan pemakaian dan ilmu yang dikongsi oleh orang yang lebih berpengalaman. Kaedah perpustakaan. Kaedah ini berdasarkan pembacaan ilmiah atau pustaka dilakukan oleh pengkaji adalah dengan cara merujuk disertasi, tesis, buku-buku teori, penulisan ilmiah, jurnal pendidikan, jurnal seni yang berkaitan dengan kajian. Kaedah kajian lapangan. Kajian lapangan dilakukan di Rodney James. Pengkaji ingin mendapatkan maklumat lebih tepat dengan pengusaha di kedainya sendiri. Kaedah sumber internet. Rujukan dari sumber internet juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kajian yang dilakukan terhadap proses penghasilan karya. Pembangunan produk. Melalui bab ini, pengkaji membicarakan tentang proses pembangunan produk berkonsepkan casual dan mengenai aplikasi motif rama-rama morfo biru melalui teknik sulaman pada pakaian jeans. Rajah di bawah menunjukkan proses dalam pembangunan produk. Menentukan konsep rekaan produk, proses rekaan desain pakaian, proses mengaplikasikan motif pada pakaian, proses akhir produk fashion. Konsep rekaan. Konsep rekaan yang dihasilkan diinspirasikan adalah berkonsepkan casual. Faktor pemilihan fabrik juga perlu dititik beratkan agar si pemakai lebih selesa dan nyaman setiap hari. Rekaan ini juga menggunakan motif yang menarik iaitu pemilihan motif rama-rama blue morpho yang akan disulam di atas permukaan rekaan pakaian. Pengkaji telah memilih beberapa teknik sulaman untuk diaplikasikan ke atas pakaian agar lebih menarik dan menonjol. Pembangunan idea. Olahan motif daripada rama-rama blue morpho. Berikut adalah olahan motif yang pertama, pilihan motif yang kedua dan pilihan motif yang ketiga. Seterusnya adalah olahan motif yang keempat dan olahan motif yang kelima. Pengkaji telah memilih olahan motif yang kelima kerana motif kelima menggunakan teknik motif mirror.
Ianya lebih sesuai dipilih untuk baju berkonsepkan casual. Gambar di atas menunjukkan rekaan daripada koleksi pakaian pertama. Berikut adalah rekaan pilihan pertama, di mana pengkaji menunjukkan pada bahagian depan dan belakang baju. Dan pilihan pakaian koleksi pertama yang kedua. Pilihan rekaan yang ketiga dan pilihan rekaan yang keempat. Dan akhir sekali, pilihan rekaan yang kelima. Pengkaji telah memilih rekaan ini. Kesemua fabrik yang digunakan pada rekaan ini adalah fabrik cantum dan jahit. Pengkaji telah menggunakan keseluruhan bahagian baju untuk teknik ini. Di atas menunjukkan lakaran rekaan daripada koleksi yang kedua. Rekaan pertama dan rekaan kedua. Rekaan pertama menggunakan kesemua bahagian skirt, fabrik cantum dan jahit, manakala pada pilihan kedua hanya separuh baju yang berinspirasikan selempang. Pilihan ketiga pula menggunakan teknik patchwork pada bahagian bawah skirt dan bawah baju, dan juga mempunyai zip yang besar di belakang skirt. Manakala pilihan keempat juga mempunyai zip separuh di belakang skirt. Pilihan kelima. Pengkaji telah memilih rekaan kelima dan rekaan pakaian. Rekaan kelima hanya menggunakan sedikit teknik patchwork pada bahagian baju dan skirt. Manakala pada bahagian skirt pula menggunakan pelbagai variasi warna fabrik yang berbeza. Berikut adalah lakaran rekaan daripada koleksi yang ketiga. Gambar pertama adalah pilihan 1. Gambar kedua adalah pilihan yang kedua. Gambar seterusnya adalah pilihan ketiga dan gambar seterusnya adalah pilihan yang keempat. Dan seterusnya adalah pilihan kelima. Pengkaji telah memilih koleksi yang kelima sebagai koleksi rekaan pakaian yang dipilih untuk dijahit. Gambar rajah di atas adalah peletakan motif pada koleksi pakaian. Pada koleksi pertama, pengkaji letakkan sulaman pada bahagian kiri seluar, manakala koleksi kedua pada bahagian atas baju dan koleksi ketiga pada bahagian lutut seluar lelaki. Proses rekaan pakaian sebenar. Sebelum menghasilkan pakaian siap yang sebenar, pengkaji haruslah menghasilkan tuar terlebih dahulu. Penghasilan tuar yang diperoleh daripada kain koliko yang kebiasaan digunakan dalam industri fashion dan tekstil kerana tekstilnya yang mudah dibentuk dan tidak licin. Penghasilan tuar dihasilkan sepenuhnya mengikut pakaian koleksi yang sebenar. Sebelum menjahit, saya ataupun pengkaji telah mengumpulkan pakaian yang dibeli daripada kedai bandar. Setelah itu, pengkaji telah menggunting bahagian-bahagian fabrik yang terpakai menjadi sekeping kain. Daripada sekeping kain itu, pengkaji memotong saiz mengikut sama panjang dan lebar. Kain ini dicantumkan secara selang-seling menjadi sebidang kain sepanjang 8 meter. Selepas itu, proses menjahit fabrik tadi menjadi sebidang kain. Proses ini mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan kerana banyak proses-proses yang akan dilakukan. Kesimpulan daripada kajian ini adalah pengkaji telah menghasilkan rekaan pakaian yang mampu mengurangkan pencemaran alam sekitar selain mampu mengurangkan kos bahan. Koleksi pakaian ini dihasilkan dengan mengambil kira keadaan sekalian, iaitu dengan menggunakan konsep casual yang disesuai dipakai di Malaysia. Dari segi pemilihan motif pula, ini dihasilkan daripada hasil tangan pengkaji sendiri agar ini dapat dihasilkan melalui hasil kreativiti pengkaji. Rekaan pakaian ini adalah dihasilkan bagi tujuan untuk mengubah persepsi setengah masyarakat terhadap pakaian terpakai kerana mereka beranggapan bahawa pakaian tersebut tiada nilai dan kualitinya sendiri. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton video saya. Sekian, terima kasih.